Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Apa khabar? Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini lebih sempurna daripada puasa yang lepas-lepas. Jadi hari ini sahabat-sahabat, saya mengambil kesempatan untuk saya nak kongsikan mengenai isu perpaduan. Yang mana dalam negara kita ini perpaduan kita semakin nampak semakin kritikal, disebabkan oleh puak-puak yang tidak bertanggungjawab, yang cuba untuk mengganggu gugat keharmonian dan kata orang tu kesejahteraan negara ni dengan berbagai-bagai provokasi yang dibuat. Jadi hari ini saya nak tekankan kepada Menteri Perpaduan. Menteri Perpaduan ni dia memang bertanggungjawab di atas apa yang berlaku dalam negara kita ni. Seperti mana yang baru lepas ni kita dengar kalimah Allah terletak di stokin. Kemudian tentang azan, tentang agama, tentang takbir, bagai-bagai lagi lah provokasi-provokasi yang dibuat oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Jadi kita lihat semakin hari semakin teruk isu perpaduan kita dalam negara kita ni. Berpuluh-puluh tahun kita hidup dalam keadaan harmoni, berpuluh-puluh tahun kita hidup dalam keadaan yang aman damai. Kita tidak mengganggu gugat apa saja budaya-budaya yang ada dalam negara kita ni, termasuk agama yang ada dalam negara kita ini. Setelah pemerintahan yang diambil alih oleh Pakatan Harapan, maka perkara ni semakin runcing, semakin kritikal yang kita lihat. Berbagai-bagai cara mereka untuk provok kepada orang Islam, terutama orang Melayu Islam, tentang agama, tentang bangsa, tentang budaya. Ini saya pelik dan ajaib tengok mereka-mereka ni. Jadi saya harapkan kepada kerajaan dan orang-orang politik supaya ambil tegas dalam perkara ni. Kerana dia disebabkan oleh isu perpaduan ni, kalau kita tidak basmi daripada sekarang, kalau kita tidak jaga daripada sekarang, dia boleh melarat sehingga berlakunya apa tu orang tu pergaduhan di antara kaum-kaum yang ada dalam negara kita. Yang ini yang selama ni kita jaga, yang kita dah buat terbaik selama ni, tapi apabila Pakatan Harapan memerintah, perkara ni lebih ketara. Mereka bermaharaja lela untuk mengganggu gugat keharmonian budaya agama dalam negara kita. Ini saya rasa sahabat-sahabat di luar sana nampak, kan? Jadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ni, terutama saya nasihatkan kepada ketua-ketua kaum Cina yang ada dalam negara kita ni, cuba sampaikan mesej kepada bangsa-bangsa Cina supaya jangan suka nak mengganggu gugat agama orang lain. Okey, sedangkan orang Islam, orang Melayu dalam negara ini tidak pernah pun mengganggu gugat budaya kamu. Kamu main merecun tengah-tengah malam, berdentam-berdentum, kita orang pun tak komplain. Kamu buat bakar sana, bakar sini semayang kamu, asap masuk rumah orang pun kita tak komplain. Kamu buat apa saja budaya kamu pun kita orang Islam tak komplain. Ini nak komplain pasal azan, lepas tu nak provok dengan kalimah Allah tak kat stokin, lepas tu berbagai-bagai lagi kau hina agama Islam dengan video-video yang dah tular sekarang ni. So ini kalau Menteri Perpaduan tidak mengambil serius dalam perkara ni, ataupun ahli-ahli politik tidak ambil serius dalam perkara ni, dia akan melarat sehingga mendatangkan satu perkara yang tidak elok. Saya bercakap perkara ni bukanlah saya nak membuat cerita tentang 3R, tidak. Tapi ini satulah nasihat saya, satu pendapat dan pandangan saya kepada kerajaan dan juga ahli politik. Jangan jadikan isu yang remeh-temeh ni kita diamkan, dia akan menjadi isu yang paling besar, kan? Sekarang ni tentang yang paling panas buat masa sekarang ni, kalimah Allah di stokin. Sampai sekarang ramai orang Islam dah cuba boykot KK Mat. Lepas tu ada satu video saya tengok yang Cina di Selayang maki hamun tentang azan, bising. Dia tak fikir pula dia orang punya bising, main merecong siang malam pagi petang. Berdentam berdentu main pukul 12 malam ke atas. Kalau Melayu main merecon sekejap boleh tangkap, tapi puak-puak mereka ni main merecon selamba je. Alasan dia budaya. Habis kalau budaya engkau kita tak ganggu, kenapa budaya kita ataupun agama kita kau nak ganggu?
Ini bukan soal nak kita nak resis, tapi ini soal supaya menghormati antara budaya dan agama yang ada dalam negara kita. Tapi yang saya kesedih sekali, puak-puak Melayu liberal ni kebanyakan bersekongkol dengan puak-puak yang cuba menghina agama Islam dan bangsa Melayu. Sedangkan mereka Melayu mengaku Islam, tapi mereka banyak berpuak kepada puak-puak yang nak memprovok kepada agama Islam, yang memburukkan agama Islam. Ini yang paling saya sedih sekali. Yang saya heran kenapalah puak-puak begini tak ada bertanggungjawab langsung dalam hati dia tentang agama Islam yang kononnya mereka mengaku mereka Islam. Jadi saya sekali lagi lah, saya minta kepada orang-orang politik, kerajaan Malaysia, terutama sekali Menteri Perpaduan, kalau kamu tidak ambil serius dalam perkara ni, kalau kamu tidak bincangkan perkara ni dalam parlimen ataupun sebaliknya, saya yakin dan saya percaya satu hari nanti akan berlaku pergaduhan antara kaum. Jadi kita bukan nak minta, kita memang nak elakkan kalau boleh dalam perkara ni. Kita sayang negara kita, kita sayangkan keharmonian. Tapi kalau mereka tu memang dah hari-hari nak jolok, nak cuba provok, nak cuba nak memberi orang Melayu marah atau orang Islam marah, itu kalau berlaku apa-apa jangan salahkan orang Melayu Islam. Jadi saya nasihatkan kepada kaum-kaum Cina yang ada dalam negara kita dan juga kaum India, cuba jaga bangsa masing-masing. Yang ketua-ketua kaum India ataupun kaum Cina, cuba nasihatkan kepada kaum kamu masing-masing supaya menghormati budaya dan agama yang ada dalam negara kita ni, supaya tidak mencetuskan sesuatu perkara yang tidak diingini. Kalau pengundi-pengundi Cina ataupun kaum-kaum Cina yang ada dalam negara kita ni, jangan termakan dengan provokasi yang dibuat oleh DAP. Okay? DAP ni ada satu parti yang merosakkan perpaduan, yang cuba memecah belahkan perpaduan. Jadi kita jangan terpengaruh, kaum Cina, kaum India, jangan terpengaruh dengan propaganda yang dimainkan parti DAP. Kita satu Malaysia, kita India, Melayu, Cina adalah saudara dalam negara kita. So jangan disebabkan oleh provokasi yang dibuat oleh segelintir orang-orang politik, kita sesama kita bercakaran, kita sesama kita bergaduh. So saya harap kepada semua rakyat Malaysia, baik India, Cina, Melayu, dengarlah nasihat saya. Kita jangan jangan terikut-ikut dengan apa yang dibawa oleh pemimpin politik yang tidak bertanggungjawab, yang cuba untuk merosakkan keharmonian negara kita. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.